الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم بنورك اهتديت وبفضلك استغنيت وبك أصبحت وأمسيت ذنوبي بين يديك نستغفرك ونتوب إليك أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Firman Allah Ta'ala yang bermaksud, sesiapa yang beramal dengan amalan yang saleh dari kalangan lelaki ataupun perempuan, sedangkan ia beriman, maka sesungguhnya kami akan menghidupkan dia dengan kehidupan yang baik, dan sesungguhnya kami akan membalas mereka dengan memberikan pahala yang lebih dari apa yang mereka telah kerjakan. Maksud ayat 97 Suratun Nahli. Sudah hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sama ada kita menyadarinya atau tidak, pada hari ini kita telah pun dengan izin Allah genap melangkah kaki masuk ke tahun 2022 ini, pada hari yang ke-7. Sedar tak sedar sahaja kita sudah melepasi satu minggu, yakni minggu yang pertama bagi tahun ini. Itulah yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-asratus sa'ah. Apa yang dimaksudkan dengan tanda-tanda hari kiamat itu? Di antaranya ialah berlalunya masa begitu pantas. Rasanya baru sahaja kita menyambut 1 Januari kemarin. Tahu-tahu hari ini dah 7 Januari dah. Maka hendaklah kita ingat, masa tidak akan pernah menunggu kita. Bahkan masa sentiasa memakan akan umur dan usia kita. Karena itulah kita mau menjalani kehidupan ini
dengan kehidupan yang baik, supaya boleh kita semua selamat di dunia, apalagi tatkala kita berada di negeri akhirat. Apa yang menjadi masalah, kita ni dihidupkan oleh Allah berbetulan saat ketika mana dilahirkan oleh ibu kita masing-masing ke dunia. Dunia ni pun dah ada dah, dengan segala oksigennya, bukit bukau dan sebagainya. Oleh kerana kita ni dijadikan, maka kita tidak tahu apakah kehidupan yang baik, yang sebenar-benarnya, yang perlu kita lalui supaya kita dapat melangkah terus sampailah kepada hujung tahun ini, sampailah insya-Allah kita menemui kematian kita masing-masing. Kita nak perjalanan hidup kita ini dalam perjalanan yang baik. Ayat 97 Suratun Nahl ini menceritakan perihal hayatan tayyibah, kehidupan yang baik itu. Oleh kerana itu kita berharap petunjuk yang diberikan oleh Al-Quran ini dapat memimpin dan memandu kita bagi melangkahkan kaki terus berada dalam kehidupan yang baik. Hadirin sekalian, para ulama telah mengupas kepelbagaian definisi di dalam kitab-kitab tafsir yang mereka tulis berhubung dengan hayatan tayyibah, berhubung dengan kehidupan yang baik itu. Mari kita lihat satu persatu. Mudah-mudahan sahaja Allah menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Berkata Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya Ibnu Katsir, yang dimaksudkan dengan hayatan tayyibah, kehidupan yang baik itu ialah ketenteraman jiwa walau dari mana datangnya gangguan itu. Ini yang pertama kata Imam Ibnu Katsir. Kalau kita nak merasakan hidup kita ni hidup yang baik, usahakanlah supaya kita boleh mententeramkan jiwa. Ikhtiar, cari jalan biar kita masing-masing dapat sakinah, ketenangan itu yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya menurut para ulama, kehidupan yang baik itu bermula daripada dalam. Jiwa yang tenang, yang bagi orang-orang Eropah misalnya, kalau mereka mengadakan kursus motivasi, mereka sering menyebut istilah inner outer, daripada dalam bawa keluar. Kalau hati dan jiwa sudah tenang, seperti yang disebut oleh Imam Ibnu Katsir, maka insya-Allah yang lain-lain juga akan jadi tenang. Jadi usahakan masing-masing di dalam persoalan hati dan jiwa. Menurut Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang dimaksudkan dengan hayatan tayyibah ialah mendapat rezeki yang halal lagi baik dalam kehidupan di dunia ini. Rezeki itu halal lagi baik, yakni kalau menurut Ibnu Abbas, halalan tayyibah menghasilkan
hayatan tayyibah. Itu menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, makanan-makanan yang halal dan baik itulah yang menghasilkan kehidupan yang baik. Apalah artinya kalau kita memiliki makanan yang banyak tapi haram semua, tidak ada gunanya. Oleh kerana itu, dalam kita melangkah di minggu-minggu awal ini, berusahalah mendapatkan makanan-makanan yang halal lagi baik untuk kita berikan kepada isteri dan anak-anak, bagi kita terus melangkah menyelesaikan tahun 22 ini, seterusnya menyambut tahun-tahun yang lain. Manakala menurut pandangan Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, yang dimaksudkan kehidupan yang baik itu ialah rasa tenang dan sabar bila ditimpa apapun yang diberikan oleh Allah, dengan tidak merasa gelisah. Ini juga satu sifat yang bukan boleh dibuat-buat, dan sifat ini bukan wujud secara tiba-tiba sahaja, tetapi dia merupakan kesinambungan dan penerusan amal-amal yang dilakukan oleh hamba Allah ini, sehingga datang rasa tenang, datang rasa sabar, kemudian tidak merasa gelisah dalam diri masing-masing. Mereka yang tak kena tu boleh cakap lah, dia tengok banjir daripada jauh, tengok orang berenang masuk dalam rumah, selamatkan isteri dan anak-anak, air habis tahap, bumbung, api pun tak ada, tengah gelap tu nak bawa turun pula, perempuan yang mengandung daripada bumbung rumah masuk pun. Yang tengok dalam video boleh cakap lah, yang kena tu jangan main-main. Itu kalau tidak ada ketahanan jiwa, habis. Tapi itulah orang-orang yang beriman itu. Mereka memiliki kesabaran, mereka reda, walaupun kita tahu ada sebagai manusia ada perasaan berasa nak marah begitu gini, ini kita faham. Tetapi disebut oleh Sayyidina Ali begitulah, kehidupan yang baik itu ialah orang yang tenang, sabar, kemudian kata Ali paling penting, dia tidak gelisah menghadapi apa sahaja yang didatangkan oleh Allah ke atasnya. Makanya ulama-ulama menyebut manusia ini dia angkat maqamnya oleh Allah melalui dua keadaan. Semua diangkat maqam kita ni oleh Allah melalui dua keadaan. Pertama, ada orang yang dimuliakan oleh Allah dengan cara amalan. Manakala yang kedua, ada orang yang diberikan kemuliaan oleh Allah dengan cara ujian-ujian dan cobaan-cobaan. Memang Allah Ta'ala telah menentukan begitu. Orang yang diuji dengan amalan-amalan pun ada ujian-ujian dalam bentuk-bentuk yang lain, tapi nampak lebih teruji setengahnya itu atas sifat amalan dia. Manakala orang-orang yang diangkat maqam melalui ujian-ujian ini, mereka juga ada ujian dalam bentuk amalan, tapi terkadang nampak musibah itu lebih besar
untuk dijadikan Allah musabab bagi mengangkat mereka mendapatkan redha dan kesabaran di hadapannya. Berkata Ali bin Abi Talhah radhiyallahu an, yang dimaksudkan kehidupan yang baik ialah perasaan as-sa'adah. As-sa'adah dengan maksud ketenangan, rasa tenang di dalam jiwa, yang pernah biasa juga diungkapkan oleh Buya Hamka. Terkadang-kadang ada hamba-hamba Allah yang berdiam di dalam istana, namun sepanjang-panjang malam dia tidak memiliki kesempurnaan dalam tidurnya. Duduk dalam istana, kata Buya, contoh, tapi nak tidur cukup payah. Pejam-pejam mata terbuka balik. Pejam mata, hati itu dia susah. Balik sana, balik sini, tak tahu dah siang dah. Namun di sana, kata Buya Hamka, ada di kalangan hamba Allah ini yang baring tidurnya di jalanan, di tepi tong sampah, tapi tidurnya seperti berada di dalam istana. Ada pula. Kenapa terjadi demikian, kata Buya Hamka? Bezanya ialah yang satu yang berada di jalanan tadi dengan serba kemiskinannya, gelandangan lah kalau istilahnya hari ini. Dia ni, kata Buya, dia ada as-sa'adah, ada ketenangan dalam jiwa. Bahasa kita kata relax aja, letak-letak hanyut terus, senyum pula tidur tu. Mimpi semua baik-baik punya. Mimpi makan nasi biryani, mimpi makan rendang daging, benda yang dia tak pernah jumpa dalam hidup, jumpa dalam mimpi. Sebab as-sa'adah, ada ketenangan dia. Manakala yang di tempat satu lagi tadi, jiwa dia penuh dengan asyaqawah, kelam kabut, tekanan, huru-hara, tidak punya ketenangan lagi. Maka kehidupan yang baik bukan atas sifatnya memiliki harta yang banyak, walaupun itu disuruh, kerana dengan banyaknya harta kita boleh mempertingkatkan lagi amal dalam bentuk bersedekah dan sebagainya. As-sa'adah secara mutlak bukanlah dengan memiliki kehidupan yang baik itu dengan zuriat yang banyak, anak-anak ramai, tapi kalau memeningkan kepala sampai kita pun menangkap jantung, apa faedah? Jadi as-sa'adah, ketenangan ini penting. Maka usahakanlah. Ada dua sering saya menyebutkan yang mendatangkan ketenangan dalam jiwa manusia. Ini Allah Ta'ala bagi tahu. Pertama, senantiasa membaca Al-Quran. Walaupun satu muka, sehari baca, itu dia membuka laluan-laluan ke arah ketenangan. Yang kedua, memperbanyakkan selawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua ni memang benar-benar merupakan dua daun pintu. Kalau kita kira pintu tu dua, buka satu lagi, maka terbuka luas jalan untuk meraih ketenangan itu. Ya, banyakkanlah baca Quran dan berselawat. Menurut pandangan Ad-Dhahhak, yang dimaksudkan dengan kehidupan yang baik itu ialah rezeki yang halal. Ini yang pertama. Rezeki halal walaupun sedikit. Boleh jadi sikit, boleh jadi tak sedap. Ini bukan ke sedap tak sedap dah. Kalau ikut Islam, rezeki yang halal.
Namun bila dapat rezeki yang halal, lepas tu sedap, tu bagus lagi. Rezeki tu halal, sedap, banyak pula, lagi bagus. Apa pun asas mesti kena halal dulu, kata ad-dhaha. Dan kelazatan serta kepuasan beribadah kepada Allah. Yang kedua, kata ad-dhaha, yang dimaksudkan kehidupan yang baik ialah memiliki halawatul iman, manis dalam beriman, berasa manis dalam beribadat, seronok aja, suka aja melakukan ibadat. Bukan sembahyang, puasa, zakat, haji aja, bahkan melakukan kebaikan dengan menolong orang lain juga ibadat. Kan terlalu luas konsep ibadat dalam Islam. Baru ni viral, saya lupa Abang Viva ke apa benda, daripada Melaka. Naik kereta tu, bawa bot daripada Melaka. Dia turun dulu di Negeri Sembilan, bantu dulu mangsa banjir di Negeri Sembilan. Habis saja naik balik kereta, ikat bot naik, dia pergi ke Hulu Langat. Habis ke Hulu Langat, dia tolong turun ke Shah Alam. Shah Alam ni dia lama beberapa hari. Lepas tu naik pula ke Pahang. Nah, ini merupakan amal yang soleh. Dia berasa lazat, seronok. Padahal dalam poket dia RM65 saja. Heran tuan-tuan, macam mana boleh cukup minyak. Badan dia entahlah, nak ingat kalau banding dengan anak ni 2,5 kali dia kot. Sehat gempalnya nak. Dia kurus je Abang Melaka ni. Tapi tengok muka kita tahu, ceria, seronok. Dia rasa lazat dalam keadaan basah kuyup dia, penat letih dia, jerih payah dia, angkat tu, tarik bot, bawa tu, tolong budak-budak. Muka tu ceria, dia rasa tu keseronokan dalam beramal tu. Itu yang syok, yang benda tu bukan boleh buat-buat. Pasal-pasal acah-acah ambil gambar sekeping 2 boleh. Apa tu hilang. Tapi sampai dia cross border ya, dari Melaka ke Negeri Sembilan, naik Selangor pergi ke Pahang. Wah, ni bukan main-main tuan-tuan. Tinggal keluarga dia. Betul nak tolong, ni je saya boleh buat katanya. Ada orang yang nak belikan dia kereta, dia tak mau. Tahu jutawan mana, dia tak nak, cukup dia kata kereta saya boleh pakai lagi. Kalau saya ambil kereta baru ni, nanti nak servis dia pula, kalau rosak duit banyak pakai. Saya tak duit, tak apa, saya pakai yang ni, dia kata. Lepas tu ada sahabat pula buatkan dia TikTok untuk ucaplah sesuatu, bagi tahu orang ramai supaya bersabar begitu gini. Dah dia popular, dalam masa 1 jam hampir 800,000 yang like, yang bersama dengan TikTok dia. Hamba Allah tu bagi tahu pula ke dia, bang, kalau menjejak sampai 1 juta bang punya TikTok, nanti dapat duit bang. Ada pihak lain dalam, anak pun tak tahu macam mana kaedah, tapi adalah dapat duit pasal banyak orang like ke apa benda. Dia dengar yang tu, dia kata matikan TikTok saya. Saya tolong semua ni bukan untuk ini. Bukan matikan. Kalau saya tahu, kata dia daripada awal, untuk itulah tujuan awak buat TikTok saya ni, saya takkan nak. Dia matikan TikTok dia, tak ada dah, dia tak mau. Ini tuan-tuan, sebab dia rasa nikmat, puas dalam beribadah kepada Allah. Itu kehidupan yang baik. Dan Allah menyebutkan lagi, serta dada yang lapang dan bersikap terbuka. Orang jenis memudahkan orang lain lah. Itulah kehidupan yang baik. Kalau kita kira kita je nak senang, orang lain lantaklah aku peduli apa, itu tidak bagus kehidupan gitu. Itu bukan halalan tayyibah yang disebutkan dalam ayat 97 Suratun Nahli yang saya bacakan. Disebutkan dalam Al-Mahayami
maksud kehidupan yang baik, merasa bahagia dengan amalnya di dunia ini, lebih dari kesenangan orang yang berharta dan berpangkat dengan harta dan pangkatnya. Kalau kita letak dua kedudukan, seorang dia ada harta, dia ada pangkat, senang, seronok dia. Seorang lagi dia beramal aja. Maka yang dikatakan kehidupan yang baik, yang seorang sentiasa beramal tu, dia rasa puas dengan amal dia, walaupun dia tak sebanyak harta yang dimiliki oleh seorang yang lain. Allah kadar apa je yang Allah bagi cukup, saya syukur aja. Tenang itu kehidupan yang baik. Dan kebahagiaan perasaannya itu tidak dapat ditumbangkan oleh kesukaran hidupnya, sebab dia merasa reda menerima pembahagian yang diberikan Allah kepadanya, sehingga harta benda tidaklah menjadi benda yang dipentingkannya, yakni hartanya baginya adalah menjadi alat sahaja. Kehidupan yang baik disebut dalam tafsir ni ialah mereka-mereka yang menjadikan harta itu sebagai alat, bukannya sebagai matlamat. Ini bukan bermakna tak payah cari harta, tidak. Carilah harta sebanyak-banyaknya, sebanyak yang kita mampu buat, cari. Seperti Abdul Rahman bin Auf misalnya, radhiyallahu anhu. Saya pernah menyebut bagaimana satu hari Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu nak memberikan infak sedekah kepada orang ramai. Lalu dikeluarkan 10 peti emas, wang dinar emas yang ada dalam simpanan dia. Bila dibuka nak diambil, dibagi-bagi itu, tiba-tiba 4 daripada 10 peti ini, bila dibuka melekat. Duitnya tu jadi bergumpal, melekat, duit emas tu. Terpaksa dipanggil orang lain untuk bawa. Boleh jadi tukul besi ke apa benda, pukul duit tu pecah, biar dia berlerai, biar berserak balik. Ulama membahaskan mengapa jadi melekat duit tu. Sebab lamanya disimpan oleh Abdul Rahman. Dia duk pakai duit lain, banyak sangat harta dia. Itulah kehidupan yang baik. Harta menjadi alat, bukan menjadi matlamat dalam hidup Abdul Rahman bin Auf. Sehingga dia di antara sahabat yang berjalan perlahan-lahan masuk ke dalam syurga. Saya sambung sikit lagi tafsir ni. Tetapi orang yang kafir, meskipun telah ada harta dan pangkatnya, namun dia tidak pernah juga merasa bahagia. Malahan bertambah lama, bertambah rakus, bertambah lama, bertambah takut. Kalau yang telah ada akan susut ataupun habis. Itu di kalangan orang kafir. Karena ia orang kafir, matlamatnya dunia aja, mana ada akhirat ke dia. Jadi itulah semua. Kalau itu dah hilang, itu dah habis, maka hari makin susut, macam mana? Habislah dia. Bagi dia tu je lah, dia tak ada akhirat tu, dia tak percaya. Sebab itulah dia sebut orang yang paling berani di dunia, di atas muka bumi ni, berani mati dalam berjuang, ialah orang-orang Islam. Kerana kita orang-orang Islam diajar, bila mati tu bukan mati, hidup. Harta yang tinggal tak hilang, di sana dia bayar banyak balik. Wala tahsabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahyahum 'inda rabbihim yurzaqun. Kamu jangan mengira, kata Allah, orang-orang yang mati berjuang pada jalan Allah itu mati. Bal ahya,
bahkan mereka hidup, kata Allah. Dan di sisi Allah, mereka dikurniakan rezeki yang melimpah ruah. Rezeki di sana tu lebih haibat, yakni syurga, lebih dahsyat daripada segala-galanya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hingga penyangkut baju di dalam syurga, satu penyangkut baju dalam syurga lebih mahal daripada dunia dan segala isi. Hadis sahih. Tu baru hanga, baru belum yang lain. Dah luas syurga lagi, itu panjanglah kalau kita nak membahaskan. Orang Islam paling berani mati. Kenapa? Karena kalau aku mati pun, kau kata harta ni tinggal, tak apa, ganti sana banyak sangat. Min indik, di sisinya, yakni di sisi Allah, dengan bidadarinya. Bidadari pula tiap-tiap seorang 70,000. Atas dunia ni nak menikah dua pun takut. Tahu-tahu mati boleh 70,000. Bidadari, bukan pramugari. Bidadari. Sallallahu tak tahulah. Ma la ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Syurga ni mata tak pernah lihat, telinga tak pernah dengar, macam mana bunyi-bunyian haibat dia, hati pun tak boleh nak gambarkan, kata Allah. Masuk baru tahu macam mana yang dikatakan syurga. Jadi kalau mati, tahu-tahu dapat tu lebih haibat daripada dunia, takut mati buat apanya? Itu orang Islam berjuang, berjihad, berebut-rebut nak mati syahid. Sebab belah sana tu banyak lagi daripada dunia ni. Manakala orang kafir, dia tak percaya ke benda tu. Menyebabkan, aku mati buat apa? Kan aku mati, harta aku habis, susut orang tu ambil. Baik tak payah mati, maka dia takut berjuang. Sebab itu kalau dia berjuang pun, terdempak aja dengan tentera Islam, memang dia lari punya. Sebab dia tahu yang datang ni berani mati. Sebagaimana yang disebut oleh Khalid Ibn al-Walid, sesungguhnya aku datang dengan tentera-tentera yang cinta mati, sebagaimana tentera-tentera kamu yang cinta hidup. Itu ucapan Khalid Ibn al-Walid. Habis tumbang Parsi Rom semua, kerana cintakan kematian. Oleh kerana umat majoritinya hari ini cinta kehidupan, Allah mendatangkan kehinaan ke atas umat Islam hari ini. Saya sambung sikit lagi. Dan orang yang diberikan kehidupan yang baik di atas dunia itu, diberi pula ganjaran yang lebih baik di akhirat. Dalam satu hadis, Nabi SAW menceritakan, ada seorang hamba Allah di padang mahsyar, kalau bahasa kita tenganga, terbeliak biji mata, tak terkeluar suara, macam tu, mata terbelalak, suara tak terkeluar, buntang mata, melihatkan pahala yang banyak yang ada di hadapan dia. Lama tu malaikat tegur. Ni Nabi cerita hadisnya panjang. Kalau katanya malaikat, entah pasal apa pula ni, terbeliak mata, tengangnya mulut, pasal. Masa itulah dia jawab, dia kata, wahai malaikat, banyak tu pahala ni, saya punya ke? Iyalah. Ya Allah, sebanyak-banyak ni. Iya, kata malaikat. Tak yakin ke? Itulah yang saya tanya, saya pun tak yakin. Sebab saya kenal diri saya. Saya jenis lebih banyak baca WhatsApp daripada baca Quran lagi. Macam mana yang boleh banyak macam ni pahala saya? Mama malaikat cerita, panjang hadis tu. Malaikat kata begini, kamu ingat tak? Kemarin atas dunia, ada seorang anak jiran kamu. Dan kadang waktu maghrib dan sebulan adalah 2-3 kali. 8 kamu ada di rumah, dia minta kamu ajar dia mengaji Quran. Ingat? Kamu ajar lik bata, lepas tu naik qul huwallah, inna a'tayna, adalah kamu ajar dia. Lepas tu bawa asas-asas tajwid. Ingat? Dia kata ingat ada seorang anak jiran saya tu. Kata malaikat tu, budak tu bila kamu dah mati, datang di dalam jiwanya kasih kepada tilawatul Quran, tilawah, baca Quran.
Akhirnya dia menjadi seorang hafiz. Kemudian dia belajar untuk pengetahuan kamu setelah kamu mati. Budak ni pula jadi guru agama, jadi ulama yang besar. Setiap kali dia berkuliah, dia berceramah di seluruh dunia, bukan di negeri kamu aja. Dia dijemput merata-rata, jadi imam apa semua, pergi ke Brunei, ke Singapura, macam-macam lah gitu gambarannya. Setiap dia a'udzubillah aja, setiap sepatah sebaris Quran yang dia baca, semua pahala Allah kredit bonus bagi ke kamu. Karena kamulah orang yang pertama yang mengenalkan dia tentang Al-Quran. Walaupun kamu tu memang bacanya Qul Allah inna a'tayna aja, Yasin pun sipi-sipi hari Khamis. Tapi pasal kamu didik dia seorang ni, tiba-tiba dia jadi ulama besar, pahala tu Allah balas. Setiap dia buat kredit dapat kat kamu. Ini MLM, multi level marketing, meniaga lain macam, niaga larut malam punya, ya. Itu kamu dapat semua ni, ambil kamu punya. Ini hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Itulah hadirin, setiap sesuatu yang baik tu buat aja, biar sekecil mana pun buat. Yang berasa malu hina. Dan orang yang membuat kebaikan walaupun kecil, kita terlihat, jangan kata apa, kita tak tahu. Jangan-jangan satu yang kecil itulah Allah ambil sehingga berganda-ganda pula pahala pada hari kiamat nanti. Al-Qasimi menyatakan, yang dimaksudkan dengan kehidupan yang baik ialah memenuhi dada dengan kesejukan kerana puas dan yakin dengan merasakan manisnya iman, dan memberikan ruang ma'rifatullah di dalam hatinya. Antara kehidupan yang baik ini, kata Al-Qasimi dalam tafsirnya pula, bahawa hamba Allah tu dia ma'rifah, dia kenal Allah Ta'ala. Bila kenal Allah bermakna dia kenal ke diri dia, maka dia jadi sabar, tawaduk, redha dan sebagainya. Maka berjalanlah hidupnya itu dalam kehidupan yang baik. Apabila dia memiliki sifat dia hamba, Allah adalah Khalik, Tuhan yang menciptakan dia. Makanya marilah kita mendengar akan doa yang pernah diungkapkan oleh Nabi Daud. Dan di dalam doa ini ada sifat-sifat yang bila kita amalkan, insya-Allah kita akan dapat hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Tapi kena ingat, ayat 97 suratul Namli itu Allah menyebutkan syaratnya wa huwa mu'min, ya. Syaratnya dia beriman. Dia tu lelaki ke perempuan tak kira lah, dia beriman. Jadi iman itu menjadi asas. Nabi Daud pernah berdoa, dan doa ini memang masyhur. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuni hubbak. Allahumma ja'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa ahli wa minal ma'il barid. Maksudnya, ya Allah, sesungguhnya aku mohon agar mencintaimu. Ini pertama yang Nabi Daud minta, jadikan aku ya Allah cinta pada kamu. Itu yang pertama. Mencintai orang yang mencintaimu. Kalau memang hati aku ni ya Allah keras sangat, nak bina cinta ke kamu tu tak dapat-dapat juga, tolong jadikan hati aku cinta kepada orang yang cinta pada kamu. Indirect. Jadikan aku cinta dengan ulama-ulama, wali-wali Allah, tok-tok guru dan sebagainya. Dan beramal dengan amalan yang membolehkan aku cinta kepadamu. Itu tinggi, ya. Karena memang biasa kita, dan tak dosa pun. Kita bila beramal kita nak syurga, tak ada dosanya. Jadi itu memang janji Allah. Namun Nabi-Nabi demikian, amalannya untuk cinta, bukan untuk syurga. Itu para Nabi dan para Rasul. Ya Allah, jadikanlah cintaku kepadamu
melebihi cintaku kepada diriku. Itu yang pertama. Biar aku cinta kasih kepada kamu lebih pada min nafsi, diri aku. Wa ahli keluarga aku. Memang semua orang kasih ke anak beranak kita, tapi aku nak aku kasih kamu lebih pada anak beranak aku. Yang ketiga, ya Allah, wa minal ma'il barid, aku nak jadikan aku cinta pada kamu lebih daripada cinta seorang yang haus di padang pasir, tiba-tiba tertemu dengan segelas air sejuk. Macam mana orang yang dahaga 2-3 hari sesat padang pasir, jalan menungging-tungging terbalik toyang hayang nunggu mati dah, tengah haus macam nak pecah habis darah, kumpul terjumpa air. Macam mana dia? Macam mana dia excited, gairah dia dapat air tu macam mana? Aku nak jadikan aku cinta pada kamu lebih pada orang yang dapat air tengah padang pasir tu, ya Allah. Tu doa Nabi Daud. Semoga kita tetap membina cinta kita dengan Allah melalui bacaan Quran, dengan Rasulullah melalui selawat-selawat yang banyak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita mendapat apa yang sepatutnya dikurniakan oleh Allah, iaitulah hayatan thayyibah, kehidupan yang baik untuk kita melangkah terus menghabiskan pula tahun 22 ini sehingga ke tahun depan, sehinggalah kita mati. Kita tangguh dengan tasbih kifarah suratul Asr, dan kita tutup dengan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir bil ilmi qulubana wasta'mil bi ta'atika abdadana wa khallis minal fitani wal mihni asrarana washghal bil i'tibari afkarana wa qina syarra wasawisi syaitan wa ajirna minhu ya rahman hatta la yakuna lahu alaina sultan birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.